kesian kat hampa tadi. Tengok je. Sangkut. Ui, sedap sungguhlah kelempung aku tadi tu. Teringat kat mak. Apa lah you suka sangkut-sangkut aku? Apa you ni? Selalu kacau punya live lah. Today can we swim? Suka nak. Ayah rain lagi aku. Iyalah. Every time you suka rain. Iyalah. Ini petang lah. Sun ni. You asal ni lah. Asal bang. Apa? Okay. Asal je. I cakap abang, okay? Nah. I Gila. Saya mau pasti. I see abang. Because Okay. Maaf, lama-lama lagi. 1, 2, 3, 4. Dah solat dah? Oh, like this lah dah. I solat. Okay. Tadi sangkut aku tak tahu lah sampai dekat mana apa tengok aku punya resipi tu. Kesian apa tapi apa pun sedap nasi tu. Resipi aku dah share tadi tulis. Aku pun patutnya tadi buat story saja. Jadi aku boleh labur dalam highlight tu. Sedap lah ya Allah. Pergilah cuba. Apa abang? Okey kah? Macam Bruno Mars. Rambut aku sebenarnya macam ni lah sebenarnya. Ikal kerinting sikit. Macam aku cuba abang dalam live tu tadi. Jadi seronok lah rambut macam ni. Kalau nak lurus, straight, blow saja jadi. Kalau nak kerinting, biar bojel kerinting tu jadi lagu ni. Orang kalau rambut lurus, nak kerinting susah. Kena pergi set pula satu-satu. Kami tak bayar. Rambut rupa-rupa nak pergi mana tu, Datuk? Tak pergi mana lah. Tadi trim tadi tepi-tepi ni sikit tadi semua. Bagi dia nipis, duk cucuk telinga tu rimah tengok tak cantik. Dah nasib baik tak terbotak tadi. Gerek zrek tadi. Lepas tu nasib baik aku pandai alter balik. Kalau tidak habis berlubang kat sini. Rimah duk cucuk telinga ni. Nanti bila kita pakai spek rambut tu duk terkangkang macam tu. Tak elok. Petang-petang ni pun hamba masuk belungguk kan? Ih. Semalam macam tak ada nak baca dah. Datuk umur berapa? Hang ni baru masuk ke apa ke? Siapa yang potongkan? Potong sendirilah. Ambil apa gunting, ambil sikat cik penipis hak tepi-tepi ni. Kau tak jadi tebal macam tu. Macam rambut Tan Sri Muhyiddin dah tepi tebal. Fashion apa tu? Fashion segan. Apa dia buat apa tu? Masak lagi? Siapa yang puasa hari ni? Ni last puasa dah 3 hari tu kan? Hari putih. Belakang potong macam mana? Tak potong pun belakang. Aku biar je lah potong tang tepi ni saja. BP lah. Uban ada tak? Ada cek berungguk. Ni uban lah dia. Tak putih-putih tu. Datuk. Duk tengok Datuk lah. Saya puasa baik-baik. Berapa jam ni lagi nak buka dah. Sabar. Apa ni? Sajalah aku. Orang kata apa tu. Nak warning kat hampa ke apa sikit. Kata kita ni nak puasa. Lepas tu rasa-rasanya macam nak kena lanjut lagi. Apa nama RMO ni. Jadi mainlah kita sama-sama meroyan. Wallahualam. Tapi aku rasa-rasa macam nak kena sambung lagi. Rasa kita pun kes duk banyak lagi. Walaupun percentage kita tu tak berapa nak teruk macam negara lain yang kena. Tapi untuk menjaga supaya benda ni tak merebak lagi dengan lebih teruk. Kemungkinan kita ni akan dipanjangkan lagi. Jadi sama-samalah kita ni tak tahu nak buat apa dalam rumah ni. Aku pun dah habis segala resipi-resipi apa semua nak tunjuk ke hampa. Tapi tak apa. Gaji company kami bayar 3 bulan. April, Mei, Jun. Kemungkinan kalau buka pun company aku tak buka lagi. Sebab aku tak mahu lagi pekerja-pekerja aku kenalah apalah semua. Siapa-siapa yang penting sangat, frontliners sangat.
kena pergi office lah dalam seminggu sekali ke, setengah bulan sekali ke, sebulan sekali ke untuk settlekan bayaran. Okey, kemungkinan kami pun tak buka. Jadi aku dah risau ni macam mana aku ni ada Riloyang punya stok. Nak jual kat hampa, nak pergi bagi dekat stokis nak pergi bagi kat ejen, tak boleh lah macam tu kalau kita kena sekat lagu ni. Jadi kemungkinan aku akan buat macam kali ni Riloyang tu aku kena jual sendiri sebab stok dah ada kat kami. Takkanlah aku nak biar berbulan-bulan lagi kan. Sayanglah orang semua pakai nak makan masa bulan puasa dengan raya ni. Jadinya kemungkinan tak tahu lagi duk fikir macam mana cara terbaik ni. Kemungkinan aku akan jual sendiri daripada rumah aku. Jadi hampa kena telefon customer service kami, dan mungkin aku akan pakai Lala Move ke apa ke, pergi hantar kat Kuala Lumpur ni apa semua. Siapa pula main petang-petang ni? Lagu tu lah. Nak jual loyang, nak jual mangkuk ayan, nak jual rebag. Itu tak apa, PS dah settle. Nak jual tudung, semua terbengkalai, tergendala semua. Jadi tak apalah, Alhamdulillah Tuhan bagi kami cukup fund, cukup dana untuk bagi gaji kat pekerja 3 bulan sampai bulan Jun. Tak potong gaji, tak berhenti, tak apa. Lepas bulan Jun tu hampa terimalah subsidi daripada kerajaan tu, siapa yang gaji bawah 4,000 tu, InsyaAllah. Dan Alhamdulillah, nak cerita lagi tu lah. Hai boyfriend pula. Apa nama? Mangkuk ayan 299. Betul. Mangkuk ayan tu aku duk fikir macam mana. Kami tak tahu nak benda tu dah di office, dah balut siap nak bagi ke hampa, postage semua apa sekali, duk fikir macam mana lah nak bagi ke hampa. Sebab patutnya kami jual hari tu offline dekat kedai ni. Kalau kata RMO ni sampai ke bulan April, sambung sampai bulan Mei, lagu mana lah aku nak jual benda tu. Yang penting hampa kena ada mangkuk tu untuk Ramadan, bukan hampa semangat nak masak. Dah lah kita ni tu kurung kat rumah kan. At least kalau ada mangkuk aku tu, seronok lah juga. Bukan kita nak menayang, nak menunjuk apa. Ni semua kepuasan nak masak punya pasal. Aku dah plan dah elok-elok hari Ramadan tu. Mereka semua pakat-pakat nak masak pakai aku punya mangkuk ayan. Allah Ta'ala kata tak ada rezeki. Tak apalah. Tak apa, sabar. Aku akan tunggu juga macam mana caranya kita nak jual benda tu, nak sampai kepada hampa. Nak mangkuk. Dia kata, wow, Datuk rambut ogogo. Loh, pesen keriting pula. Segak apa? Kan? Senang ni. Kena ayat hujan ke, kena apa ke, dia tak berubah. Segak riayan. Ni kan ada segak rambut aku. Hai Datuk, greetings from Penang. Tu dia set rambut lagu tu. Pro Datuk semalam sihun. Masak kat luar lah pula. Itulah aku ingat nak masak tang luar, tapi malas lah nak angkut dapur pun keluar kungkung gerpang. Suun tu pun tak ada. Jom Datuk. Di mana? Segan, segak. Hampa masak lah nasi kacang tu sedap. Kalau passion mak aku masak, dia tak berpenceluk, dia berkunyit. Dia berkunyit, lepas tu dia gaul sama rata, naik dia tu sedap lah makan. Macam kelempung tu pun sedap. Aku rasa kelempung tu, resepi paru tu tadi tu, kalau hampa tak mau, ada orang yang tak makan paru, resepi tu hampa biar bagi sama kekai, lepas tu hampa tukar dengan udang besar. Udang tu hampa goreng sikit lah, goreng bagi dia kerah, garing sikit kulit tu, lepas tu tomeh sebiji macam aku tomeh paru tu tadi. Lepas tu tauk masuk udang, goreng. Sedap tu. Itu hampa makan dengan biryani pun sedap. Kalau hampa pandai buat nasi biryani. Kalau tak ada pun nasi putih pun sedap. Gorengkan masin, goreng papadom, makan. Buat pula ayam asam sikit ke. Tadi ingat retis Hong Kong. Apa nama penuh Oya Datuk? Tak, aku pun tak tahu nama dia apa. Oya ke, Meloya ke, apa aku tak tahu. Greetings from Singapore. Datuk bila nak tunjuk design baju PPE? Kami tengah duk tunggu stok lagi ni. Bahan nak main, tak boleh. Kain tu susah nak dapat lah ni. Duk tunggu. Ada saja baru kami pun start gunting. Sambung jahit. Payah. Makan dengan riloyang. Sedap riloyang tu macam mana? Apa cerita? Aku nak kena hantar kat hampa ni. Sedap tau hak pedas tu. Ish.
Aduh, aku kena buat lala move lah. Tapi sorry lah, orang-orang KL je lah boleh dapat. Daripada aku duk sorok apa nama ni, nak tunggu RMO ni habis pun tak tahu bila kemudian kita akan sambung sampai hujung bulan April ni. Duduklah hampa lagi 2 minggu. Lagi berapa minggu? 3 minggu lagi. Tu dia Aduh. First time lah kita ni semua pakat-pakat bulan puasa sembahyang tarawih kat rumah. Aku pun dulu pun duk sembahyang tarawih kat rumah juga dulu. Tapi bila dah pindah main kat masjid surau ni, bolehlah sembahyang kat surau ni. Tapi lah ni sembahyang di rumah je lah. Ya Allah. Tapi seronok lah, anak-anak semua ada. Selalu masa bulan puasa rumah di hostel. Kali ni ada di rumah. Okey, dan kali ni juga seronok. Aku tengok macam-macam lah hampa yang Faizul masak lah. Aku masak semua pakat duk buat balik resepi tu semua. Pakat-pakat kata jadi sedap lah apa. Seronok lah. Jadi inilah jadi hikmah RMO ni. COVID ni pakat-pakat daripada yang tak pandai masak, yang tak rajin masuk dapur, semua pakat-pakat belajar seorang sikit ilmu masak lah, apalah yang aku duk bagilah, beridang lah, apalah. Kan, kalau hampa duk sibuk sangat pergi kerja, pergi balik tu, tak ada masa nak tengok aku punya IG ni. Aku punya IG pun dah meletup-letup ni lah. Lepas tu pakat-pakat suruh buat sale tinik lah, apalah. Tunggulah Sat. Patut-patut pun tinik tu kadang-kadang lama-lama sekali je aku buat sale. Kalau aku buat sale selalu rugilah aku ni. Tak apa. Benda tu nak makan lama. Okey. Baik. Apa hang duk kata? Tarawih atas bumbung. Itulah nak try satu hari ni. Nak ajak Umar mangkit tahajud ke, semayang tarawih ke di atas ke, lagu mana ke, semayang maghrib ke. Tapi takut juga nak tahajud atas bumbung tu. Sungguh pun dia kata setan kena kunci. Jangan cik oi. Mak cik dulu masa dia muda-muda zaman anak dara dulu, rumah kampung duduk kat Sungai Raya Penang tu, mangkit sok sedia makanan orang nak mangkit sok, pak dia nak mangkit sok, mak nak mangkit sok. Anak dara dulu bukan macam anak dara lah, mak yang kejut anak zaman dulu, anak yang kejut mak. Mangkit mak tu sebelum lena dah pesan siap-siap lagi mangkit sok, mangkit perangat ni, beridang nasi, masak nasi apa semua segala, baru panggil kami. Lah ni mak dah mangkit masak kerepung-kerepang tang dapur, kerepung-kerepang. Hingap bunyi apa pun anak dara tak mangkit-mangkit lagi. Dah siap beridang baru panggil anak. Dulu tak boleh. Hang tak mangkit, hang siap kena pedepang. Jadi nak cerita balik dulu mak cik ni masa bulan puasa ni dia tengah duk mangkit beridang masak ni lah, beridang mangkit sok di dapur tu. Kan dulu kan rumah orang kampung kan, ni dia cerita lah, arwah cerita. Rumah kampung kan tang dapur dia buat para pinggan kan. Para pinggan maksudnya dia ada redai kita panggil lah. Jadi orang dulu ayak tu boleh tembus masuk ke bawah, dia ada gap line kayu tu, jadi dia boleh sidai pinggan kat situ, terap pinggan kat situ. Jadi ayak tu menitik ke bawah. Ayak tu lah yang orang kata ayak acak bawah rumah yang itik duk main sudu tu, duk melecak di bawah kan. Satu pagi tu dia mangkit lah, satu pagi bulan puasa tu dia cerita yalah, sok pukul berapa, 4:30 macam tu lah kan. Selalunya orang mangkit sok pun, dia mangkit-mangkit, dia tengok tengah dia duk nak terap pinggan tu, dia nampak ada orang lalu di bawah para tu, celah-celah para tu dia duk nampak perempuan lalu. Perempuan mana dia kata sanggui sikit punyalah, besar perempuan tu, pakai kebaya punyalah, wangi lalu kat situ. Tu dia aku sembang aku naik keluar rumah. Pukul 4:30 pagi mana ada perempuan lalu cik bawah dapur, sanggui besar pakai kebaya wangi. Tu dia lah. Jadi takut jugalah balik kepada cerita aku nak mangkit tahajud ni. Satgi aku mangkit-mangkit pinat di atas main tahajud sorang-sorang pukul 4 ke apa, sebentar nak tunggu orang bang. Satgi bagi-bagi salam, tengok-tengok belakang aku penuh dengan makmum. Mampu Pak Haji lari angkat kain terjun. Takut sangat kan. Kalau ada orang teman aku tak apa, nak mangkit sorang-sorang duduk atas bumbung tu, satgi pakat-pakat banyaklah makmum. Angkat doa sekali tang belakang, larilah mencecek sehari. Jangan buat pasal. Okey. Ada lagi satu cerita sebenarnya. Satu lagi cerita. Itu cerita mak aku lah. Ni pun tak tahulah kata cerita lagi satu ni, cerita orang kata apa ni, cerita waktu bulan puasa ke ataupun bukan bulan puasa.
adik-beradik aku jugalah ada sangkut paut kampung yang sama lah. Orang dulu kan duduk dekat-dekat. Okey. Depa ni ada buka kedai runcit. Okey. Malam tu pun mak su aku ni mak ngah aku ni mangkit tengah malam lah. Dekat pagi jugalah. Tengah malam pagi macam tu. Dia jenguk kot tingkap. Dia tengok ada dua budak jantan perempuan tengah duk main tang bawah tu. Duk main kuki dua orang budak duk main. Siapa yang duk main pagi-pagi? Dia cakap, pukul 3 pagi. Sambil-sambil dia orang duk main, dia ni duk heran lah pasal budak mana pagi-pagi ni duk keluar ni. Tu dia jam pun bunyi. Lagi menakutkan cerita ni. Tengah-tengah dia duk tengok budak dua orang tu duk main jantan perempuan. Lepas tu budak tu pi belaga dengan pasu bunga, pecah pasu bunga tu. Lepas tu dia kata, tak mungkin lah, anak siapa duk main pagi-pagi. Tapi rasalah berderau bulu rumah tu. Tak apalah, sambung tidur. Esok bangkit pagi tengok betul lah pasu tu pecah. Tu dia lah, sajalah nak cerita hantu sikit ke apa. Orang tua macam tu lah. Dia nanti ceritalah daripada segala segi, baik-baik, adik-beradik. Cerita sikit pasal masak-masak, cerita sikit, selit-selit sikit pasal cerita-cerita hantu, lagu tu lah, kan. Pasal tu lah hampa suka tengok live aku ni, macam-macam pernah ada. Faham? Takut weh. Hampa orang tahu takut. Tapi aku jenis, alhamdulillah lah, sampai setakat ni bukan jenis orang kata boleh nampak apa-apa. Tak boleh nampak. Rasa pun aku kurang. Lepas tu mak aku, lepas dia tengok, masa tu anak dara lagi lah. Masa dia nampak perempuan tu lalu, punyalah kecut perut. Ya Allah, dia kata esok tu demam luruh rambut tinggal sejemput. Punyanya takut, terkejut padi tengok hantu. Tu dia lah. Dulu kampung lagi takut. Lah ni kampung at least ada juga orang lampu apa semua kan. Kampung dulu. Takutnya. Baik. Siapa nak cerita? Jom kita share cerita hantu mau. Siapa ada cerita hantu? Baru tak nampak apa orang patut kata ni. Apa kat belakang tu Datuk? Aku pun rambut macam hantu. Rambut kepuk-kepuk. Hai si kaca yang manis. Apa kita nak buat ni lagi, Cik? Kalau dia sambung RMO ni sampai hujung April, ya Allah, hai. Aku tahulah, tapi aku pun tak akan start balik company tu. Cumanya yang kami akan start pun cuma company re-network. ID tu, kalau kata dah tu, aku hantar staff dia lah pergi. Lepas tu ada meeting kat rumah aku dan sebagainya. Ni aku ni punya pumpang Rizalman ni. Ada lagi 4 episod tak shoot lagi. Patutnya aku ada berapa episod dah? 15. Kami shoot baru 11 episod. Nak buat pumpang bersama tuanku. Versi special raya pun tak boleh, tak dan. Ada lagi 4 artis nak panggil main pumpang pun tak dan. Nasib baiklah sempat rekod juga. Tak tahulah Astro macam mana nak fikir nak air tu. Tapi seronok lah, aku dah tengok lah teaser tu. Offline dia best. Minta-minta dapatlah, orang kata tu menghiburkan hampa. Macam rambut zaitun sambil on. Datuk, pekatnya lorat. Lambat leh nak faham. Aku ni tak apa boleh baca pasal apa. T-shirt tu warna putih. Lega baru boleh baca. Masak apa hari ni Datuk? Amboi, jom kita bersembang. Linoi, saya pernah kenal Datuk masa tu nak naik. Masa tu nak balik kerja naik MR. Tu dia. Lin? Hai. Sekejap Datuk.
Itulah hampa. Tak pakai tudung. Pakai tudung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam kau bisa Kami- tengok je muka. Peace. Dia piskan kita pula. Dah lama tunggu. Dah, aku kata macam biasa nampak je muka hang ni. Ya ke? Terima kasih. Kita pernah jumpa ke? Saya mungkin ada 7 gambar, mana tahu. 7 rupa. 7 rupa atas dunia ni. Ya, orang Oh. utara. Mana boleh Oh. Orang Sungai Petani? Bagan Serai. Bagan Serai. Muka hang dah macam muka Zaitun Semaion sikit. Yang tu 7 lah antara seorangnya. Datuk, kita inspired you Datuk. Duduk tak mana ni? Ni dekat Serendar, rumah saya lah. Serdang? Tengok Korea saja. Oh, okey. Datuk, apa khabar? Baik, sihat. Alhamdulillah. Tak sakit, tak apa. Tinik punya pasal, asbab dia. Tapi aku memang jarang sakit pun. Alhamdulillah, umur-umur macam ni Tuhan tak bagi sakit apa lagi. Kencing manis apa tak ada. Jantung tak ada, apa tak ada. Cuma darah tu kadang-kadang naik turun. Biasalah tu orang berniaga. Memang akan ada darah punya. Tapi tak apalah. Alhamdulillah, syukur. Semua dia bagi cukup lengkap. Boleh bernafas, tak apa, tak semua. Lengkap elok. Segak lagi. Awal, Kami tak sangka Datuk pilih. Tahu tak? Dalam hari ke-22 ni, kami dapat ni, kami rasa nak nangis ke, nak apa, nak mencerit. La ilaha illallah. Kami rasa sepanjang betapa kat rumah ni, kami minta request tapi tak dapat. Tahu tak? Hari ni kami rasa Nisfu Syakban ni kami rasa doa dah sampai. Alhamdulillah. Antau sajalah live aku ni. Bukan macam live orang berembut orang masuk. Aku pun heran. Kita ni saya saja nak bersembang orang. Tapi tak dan. Faham tak? Kira Lepas Datuk duk ni pakai melangut. abang saya lah. Datuk 71 kan. Saya 75. Yalah. Abang lah. Oh, abang. Abang Datuk. Terima kasih Datuk. Adik Datuk. Bukan abang adik. Datuk. Oh, sorry. Apa nama? Duk seorang ke? Ya, sebenarnya actually plan dia nak duduk dengan mak. Tapi apakan daya mak meninggal tahun lepas. Oh, tak nikah lah. Tak nikah lagi. Meninggal. Siapa nak? Tak lawa pun Datuk. Sama lah macam aku pun. Siapa pun tak nak. Driver teksi pun tak masuk minta. Biar betul lah. Orang jodoh tak sampai tu memang orang tu buta. Tak semesti kita segak cukup apa semua ada jodoh. Kadang-kadang Tuhan kata jodoh kita bukan atas dunia. Jodoh kita di akhirat nanti. Tunggu sajalah. Orang-orang yang tak kahwin ni masuk dalam kategori jihad. Betul. Saya nak sulung jihad. Datuk. Dari 8 beradik. Jihad tu macam-macam bentuk jihad. Jihad tu ada jihad nafsu. Ada jihad orang kata bila kita tak mau menikah. Kita tahu perangai kita ni cengeng garang. Macam mana besok menikah orang. Tak pasal-pasal nayang orang tu. Tak pasal-pasal nayang keluarga mertua. Tak pasal-pasal buat terjai beban ke orang. Jadi sebelum jadi segala benda-benda tu semua. Kalau kita jenis gatai pergi menikah dengan orang. Lepas tu nak menikah dengan orang lain pula. Kalau baik kita tak usah menikah. Jadi kita bendung perangai kita tu. Itu pun namanya jihad juga lagi tu. Kalau semua pakat-pakat menikah besok. Nikah pun kalau jadi huru-hara pun nak buat apa. Betul tak? Betul. Jangan Datuk. pandang serong kat orang yang tak menikah ni. Apa dia? Tapi arwah mak pesan lah. Dia kata lebih baik orang laser ke, orang outspoken ke kan. Hati dia senaknya baik. Daripada orang yang memanglah. senyap, kita tak tahu apa benda jadi tiba-tiba bam, explode je Datuk. That's why Tapi tak semua orang boleh dengar orang punya beletiak, orang punya cengeng. Tak semua orang. Memanglah aku pun tak boleh dengar orang beletiak. Tapi Datuk hati baik rasanya. Saya susah nak puji orang. Sungguh-sungguh saya cakap ni. Ikhlas sungguh. Tapi saya cuma satu hari saya kata, siapa Rizalman ni? Apa yang korang suka sangat dia punya fashion kan? Dan saya tengok macam beratuk. Lama tau. Saya cari nama Rizalman ni siapa.
sebab saya kenal baju dia dulu. Kawan saya tunjuk. Dia doktor lah, dia doktor. Dia buy kat OP, dia suka sangat. Dia kata, di zaman fashion show, apalah korang ni, itu orang Malaysia ke? Saya macam tu tau. Lepas satu hari tu saya Google. Oh ni dia orang dia. Biasa je. Tiba-tiba satu hari tu adik saya tunjuk. Long, kau tengok ni. Panggil Kak Long lah. Long, kau tengok ni. Tengok ni IG ni. Kau kenal tak? Ni lah yang kawan-kawan aku cakap baju dia. Lepas tu terjatuh cinta lah tengok semua baju. Bodoh lah terus. Itulah kadang-kadang kita tak boleh, kadang-kadang kita tengok orang sekali tu kita rasa macam tak suka kadang-kadang kan. Aku pun macam tu juga kadang-kadang tengok sekali meluat aku ni perangai mesti sombong action ni. Tapi kadang-kadang bila kita tak kenal orang tu macam-macam lah kita fitnah dalam hati kita kan. Sebab kita kena kenal orang tu baru kita seronok, kita tahu hati budi dia, lagu tu lah. Datuk, 3 petua tau. Saya belajar lah, tak tahulah. 3. Kalau kita nak kenal first look lah, mereka cakap kan, orang tu, first look lah, kita tak kenal dia, kita macam first jumpa, melalui gigi, gigi, jalan dia, dengan cara dia shake hand. Itu lah. Gigi pasal apa? Gigi aku tak pernah dengar lah. Gigi, kalau gigi dia rapat, dia memang simpan rahsia. Tu saya tengok Datuk, gigi rapat, memang kuat. Memang dia akan simpan lah, misteri lah. Datuk pun pakai saya nampak 2 colour je. Tak hitam putih, tak putih hitam. Tapi saya suka yang baju hitam tu. Yang dekat Gegar Berganza Datuk pakai tu. Saya rasa kalau saya fashion boleh je baju. Tapi memang betul. Mak aku pun ada cakap, dia kata kalau nak tengok, kadang-kadang ada orang yang jalan lompat gagak. Tahu jalan lompat gagak? Yes. Gagak kan bila dia jalan, dia tumit tak kena tanah. Orang tu mak aku kata main bola. Orang tu mak aku kata kena hati-hati sikit lah. Bukan kata jahat, cuma hati-hati. Bukan. Dengan lagi 2 benda lah mak aku pesan. 1 lompat gagak, 1 lagi dada burung. Tahu dada burung? Dada burung. Dada burung ni dia orang gelap. Tak reti nak cakap. Dada burung ni dia macam tu. Dia pun hati-hati juga. Hati-hati. Bukan kata dia tak baik, hati-hati. Yang tu kalau kita nak cari kawan. Mak kata sebab artis saya tengok lah. Ni yang saya ikut yang nampak macam inspired kan. Datuk dengan partner. Sama. Itulah. Tapi lagi gigi boleh buat. Faham. Tapi kita tengok dari mula Datuk. Saya tengok Datuk dari awal. Bukan sekarang ni. Ipa tanya dada burung bagaimana? Dada burung, pilah tengok dada burung. Burung, kalau dada di burung dia macam mana? Dia melengkung macam tu. Itu namanya dada burung. Dia macam tu. Dia mendada. Yang tu orang tu apa kena ni lah. Bukanlah kot. Ni semua lagi pakai-pakai pi balik. Dia duduk check dengan cermin. Dada aku dengan jalan tu, dia jalan tumit dia tak letak di tanah. Dia berjengket. Yang tu pun kena hati. Wallahu alam. Betul Datuk, betul. Tapi yang saya belajar kan, saya tengok Datuk ni kan, daripada mula. Tak usah duk puji sangatlah, geli-geleman aku dengar. Sekali dia pun kata aku, bukan. Maksud saya inspired me kan. Maksud dia daripada saya tak suka, saya jadi boleh nak tengok kan. Dia memancing, faham tak? Bukan pasal Datuk ni saya tengok. Tapi sebab macam kita nampak daripada A sampai Z, inilah orang dia. Macam tu lah. Inspired untuk saya. Saya tak tahu ada orang lain. Hang kerja apa? Kerja dengan PBB, tahu tak? Apa dia? United Nation University. Dekat HUKM tu, dalam HUKM tu. United Nation University. Alah, kerja biasa-biasa je Datuk. UNU. Ada universiti. Okey, terima kasih Lin. Datuk, nak tangkap gambar saya, nak tunjuk kat adik saya. Screenshot kah? Okey. Galak Datuk, semua hang ni. saya nak puji satu nah. Sebenarnya sihun ke tu semua lain. Sebenarnya yang main cerita Goblin tu sebiji. Setiap malam saya tengok dia berlakon, memang sebiji Datuk. Okey? Itu saya cakap. Okey, terima kasih. Datuk, thank you. Alright, Assalamualaikum. Bye. Bye. Tu dia, ketak-ketak dia.
Apa nak? Yelah Farah buat apa lagi? Okey, suka Kak ni. Gong Yo. Aku pula sebab tengok Kak Lee ni macam sebab. Itulah nama bila kita minat seseorang tu kan. Kita jumpa bila kita bercakap dia jadi ketak semacam. Dulu aku teringin nak jumpa siapa tahu? Syarifah Haini. Ha. Kata, ish kalau salam ke Syarifah Haini ni macam mana lah rasa tangan dia kan. Mesti macam lain kan. Mesti wangi je tangan dia. Dululah aku masa kecil-kecil dulu macam teringin nak salam dengan Syarifah Haini. Syarifah Haini kan dulu kan famous kan dekat TV. Pakai cincin besar-besar, rambut, makeup, subang. Kata, kayanya Syarifah Haini ni. Lalah aku pernah jahit baju dia satu kali tu. Sebelum arwah meninggal lah. Sekali lah aku pernah jahit pergi di rumah dia apa semua. Punyalah baik Syarifah Haini ni. Itulah dia. Senyum, manis, cakap elok je. Rizaman. Macam tu. Suara dah lah sedap kan. Bercakap pun sedap. Nyanyi lagi lah sedap. Allah tak ingat, terindu. Nak pergi pasal lagu Syarifah Haini lah sekali lepas ni. Rindu pula kat ni dia. Seri Dewi Malam. Apa betul kata? Datuk saya mimpi RPA dengan PM. Dia pada buat apa? Datuk suka bibir Datuk senyum manis. Beletiak pun manis saja. Ish, geram pula tengok rambut tu. Buanglah spek mata tu Datuk. Awak rambut tu. Rambut ni sajalah aku bagi kerinting. Datuk cuba live dengan Oya. Dia naik balik orang masuk suka tengok rambut Datuk. Semua lagi arwah memang best. Saya suka. Datuk kena ikin tak? Ikin mana? Shake hand macam mana Datuk? Oh, shake hand. Kalau macam kita tadi, dia macam Kak macam Lin tu kata tadi, gigi. Yang tu aku tak pernah dengar lah. Okey lah kot kalau gigi rapat boleh simpan rahsia. Kalau jalan macam gagak tu, lompat gagak tu, tu kita kena hati-hati. Berdada burung. Okey yang tu. Shake hand pun kadang-kadang tak tahulah pengetahuan aku. Tapi kalau aku tengok mata. Yang penting mata. Dengan kalau sambil bercakap tu dia duk garu hidung, telinga ke, apa ke, mana kata dia tidak bercakap benar bagi akulah. Ataupun sambil dia duk cakap tu, sambil tu dia duk proses, duk mengata kita ke, ataupun dia duk kata benda lain. Macam itulah. Kadang-kadang aku pun macam tu perangai. Jadi sebab tu aku tahu. Kalau aku tak konsentrate je, kalau aku meluat cemui dia bercakap dengan dia, aku ni menguap. Menguap tu mana kata aku dah boring lah. Kata bila lah nak habis sembang ni boring ya, benci aku. Macam tu lah. Shake hand aku tak tahu. Kadang-kadang kalau orang grip betul-betul grip tu maksudnya dia goncang hayun kita punya tangan tu, mana kata dia fokus lah kot. Kalau dia takat ujung-ujung salam macam tu, kalau boleh salam lah. Tak tahulah, yang tu tak mahu lah teori tu merepek je kot. Lantak lah, janji kita je baik. Orang nak jahat ke, orang nak apa ke, kalau kita baik, insyaAllah Allah pelihara kita. Senang teori macam tu. Tak payahlah kita nak fitnah orang tu macam ni. Lagi semua pakat-pakat dia tengok. Laki aku jalan macam mana? Anak aku jalan macam mana? Haru. Okey? Apa pun, cik punya parut ni dah timbul. Aduh, kena makan tinik banyak sikit lah ni bagi hilang. Semua. Okey, Datuk lapar lah Datuk. Buka puasa ni makan apa Datuk? Aku dah masak tadi nasi kacang dengan parpu. Dengan kelempung. Saya duk gelak je rambut Datuk ni. Datuk nak tanya pembantu rumah Datuk tu perempuan. Kan? So pakai tudung lah masa berkejakan. Dia orang Filipin lah Hawau. Yang aku nak suruh dia pakai tudung tu pasal apa? Mate aku kalau Indonesia memang aku suruh pakai tudung. Kalau Filipin, Kapiak ni semua, tak payahlah dia buka agama dia. Tu pun aku cakap hang ni bila lah nak masuk Islam. Berapa tahun nak kerja dengan aku ni. Sekali kalau hang mampu besok. Macam mana? Wait lah sir. Wait. Comelnya Datuk punya rambut. Tadi pukul apa kita live tadi ya? Bukan Oya ada bagi agak-agak buah kakak aku. Ya Allah, aku tak sentuh langsung. Dia dah bagi aku agak-agak. Puding buah. Nak pergi makan lah sekejap. Baru teringat. Datuk macam diva. Ni sungguh aku cakap ni hampa kena duk standby tau. Kemungkinan kita punya COVID RMO ni akan di extend sampai hujung bulan ni.
Okay, make sure lah ada duit, ada apa-apa semua. Mana-mana yang nak masuk gaji tu ke apakah. Tahu, jimat cermatlah sikit. Staff-staff aku pun, walaupun aku bagi gaji ke hampa pun, besok ni lepas bulan Julai tu, tak ada dah. Apa aku cari bantuan kerajaan tu. Duklah hampa tekan-tekan di rumah tu. Nak sangat kan? MC, annual leave lah. Family day lah. Mak nak pergi umrah lah. Nak hantar mak pergi ni semua lah. Ni lagi. Nak pergi check doktor lah. Nak pergi buat gigi lah. Nak buat apalah. Tukar road tag lah apalah. Nak hantar anak sekolah lah apalah. Pakat-pakat main cuti. Halang ni cuti. Duduk di rumah tu. Wah, hati hampa. Boy. Sampai nak meluat, melugai duduk di rumah. Padan muka. Duduklah lagi. Dan kadang ambil cuti lagi. Cuti ambil, MC ambil. Ampit leave ambil. Masa tu hampa tak tahu aku punya sengsara macam mana. Tengok ni aku punya bagus macam mana. Hampa tak pergi kerja apa aku bayar gaji 3 bulan juga. Duduklah hampa kat situ. Boy. Berhenti pun aku tak pergi berhenti. Hampa tahu tak? Cakap terima kasih kah? Itulah duk mengata aku ikut belakang. Dah, dia bos semua baik-baik. Macam kena marah dengan bos. Dah lah kan? Lah ni orang tahu aku ni baik sangat ni. Aku ni gagah tak beli, tak tukar kereta apa semua. Bukan kata tak ada untung. Ada untung. Kerja pi balik. Sama langgar siang malam. Buat sana, sini, situ semua. Aku gagah tahan nafsu. Tak beli kereta, tak beli handbag, tak beli apa, tak beli jam, tak beli itu, tak beli ini. Duduk, simpan duit. Dapat duit, buh ke tepi. Kok besok ni apakah. Tu dia, satu hari ni apakah dah mai dah. Dah mai, baru apa tahu. Baiknya bos ni. Tahu juga pasal anak-anak dia. Kalau company lain tu, sibuk dah pergi cari dah sana sini semua tu. Pakai suruh pergi berhenti. Bukan aku tak tahu, banyak yang DM aku. Macam-macam, bos, Datuk tolonglah, bos kami pun Datuk lah juga. Barulah 2 minggu RMO ni dah suruh kami berhenti kerja, dah suruh kami kata tak ada gaji, tak ada apa semua. Dia tu duduk di padang golf. Tak boleh. Aku ni nak beli apa-apa pun segannya. Kalau ada orang hantar aku beli online ke apakah, diam-diam aku masuk dalam bilik, buka pelan-pelan saja. Tak mau tunjuk lagi staff kata, dah bos aku ni shopping saja. Tapi kalau aku shopping pun patutlah aku ni kerja sama dengan apa. Lah ni apa jadi dah. Tahu, lain kali dengar sikit tu. Sedang sikit diri. Itulah aku suruh hampa semayang lohok dalam masa kerja. Dalam waktu lunch hour, lunch hour 1 jam, apa pergi melingkup, makan apa semua, dah balik pukul 2 baru nak start kerja, dah balik tu 2.30, keluar pula pergi surau, sereh, ambil ayat semayang 10 minit, semayang 20 minit, setengah jam pula, lepas tu duduk pula main handphone dalam surau tu, lepas tu baru nak keluar buat kerja. Macam aku tak tahu, aku dah pesan dah, semayang lohok dalam waktu Zohor, dalam waktu makan, tak payahlah apa nak curi lagi time tu. Habis tu Cina-Cina yang lain, Hindu-Hindu lain yang kerja dengan aku tu semua tu tak semayang. Tak fair lah. Mereka pun tak juga. Walaupun mereka tak semayang. Tapi hampa semua ni tak masak, makan. Pilah sampai sejam. Makan apa sampai sejam? Aku masak pun tak sampai sejam. Takkanlah makan sampai sejam. Dah habis waktu makan barulah aku ambil semayang, nak semayang. Setengah jam lagi buang. Itulah. Kalau ikutkan hati aku, tak ingin aku. Nak belecat lagi tak mau biar apa sedap diri sendiri. Kan? Tak apalah. Yang tu aku halai. Aku bagi pihak aku tak ada dendam. Kadang-kadang adalah juga staff kata tu, bos tu, yang tu gini. Cucuk, bos tu. Aku kata kat mereka senang. Aku bukan macam dulu lagi dah. Nak perkira hampa 1 saat ke, 1 detik ke, apa hampa buat ke, hampa nak mencuri ke, hampa nak apa ke, hampa nak apa ke. Nak buat apalah aku nak fikir tu semua. Allah Ta'ala ada, CCTV dia ada. Kan? Hampa buat dengan aku, hampa tanggunglah sendiri. Hampa nak melingkup apa-apa, hampa buatlah. Aku tak mau fikir dah. Hampa nak curi tulang ke, hampa nak rajin ke. Itu urusan hampa dengan Allah Ta'ala. Aku, bahagian aku halai semua.
Aku halai semua yang aku tahu, aku nak kutip pahala. Hampa buat dekat aku halaikan, aku dapat pahala, hampa dapat dosa. Kalau hampa tak mau dosa, hampa minta maaf dengan aku dulu. Lepas tu hampa minta maaf dengan Tuhan, selesai. Aku dapat pahala banyak. Esoknya aku nak masuk syurga cepat. Aku nak duduk dalam syurga yang paling besar antara orang lain semua. Yang tu yang aku nak. Jadi nak buat apalah kita ni sakit hati kan? Nak check tiap-tiap satu. Habak dah. Marah dah. Beletiak dah. Bertojek dah kat mereka. Kena habak kata yang ni dosa. Kalau hampa tak mau dosa, hampa ikut peraturan syarikat. Okay? Yang tu saja. Habak, mereka tak mau ikut, mampu pergi kat mereka lah. Lah ni orang hampa tahu. Betapa mulianya hati aku ni. Tui. Faham tak? Amboi dah harga. Seronoknya duduk tang tepi tingkap ni, angin duduk mai pui. Dengar pula ayat guru-guru. Dengar ke ayat tu guru-guru tu? Dengar ke? Datuk, apa pendapat tentang Ibazar kalau semua orang berniaga keluar sana sini bagi alasan berniaga? Macam mana nak putuskan rantaian? Ibazar, aku pun ingat nak buat Ibazar juga. Masuk kata di sini, kalau tahun sudah, aku buat review kan. Aku buat free review, hampa semua main hantar di rumah. Lepas tu aku rasa-rasa semua. Aku rasa tahun ni pun aku nak buat macam tu juga. Ibazar, nanti aku akan bubuh highlights dekat mana posting yang ada produk-produk. Tetapi tengoklah keadaan kalau RMO ni makna kata tapi boleh juga satu Malaysia pun boleh hantar kat aku pakai post kan, Lala Move ke apa ke benda ke. Jadi aku akan kumpulkan walaupun aku ada IG review tu, tapi aku akan bubuh dalam highlight aku lah. Jadi siapa-siapa yang nak beli, nak order apa makanan tu boleh order, tengok dekat aku punya highlight Ibazar tu. Aku akan tulis situ Ribazar lah kemungkinan. Jadi apa boleh tengok semua dekat situ. Bukan Ribazar ke apa. Tak tahu nanti aku fikir. Mungkin bukan RI tapi RE. Ribazar. Sedap juga lah. Kalau Ribazar, aku punya bazar. RI. Kalau RE, hampa punya bazar. Aku tolong promote. Jadi siapa-siapa teringin nak makan apa. Tengok dalam highlight Ribazar story aku tu. Tapi hampa kenalah hantar untuk aku tengok buat review. Okay, tak pun hampa add story pun boleh, aku add story tu kat aku punya. Kalau hampa tak boleh nak hantar, hampa kena hantar gambar tu. Jadi aku masukkan dalam add story dan aku masukkan dalam, komparkan dalam highlight. Jadi kau hampa teringin laksa ke, mi ke, kuih raya ke, apa, ketupat ke, rendang ke, apakah, hampa boleh tengok kat situ. Macam mana nak hantar, yang tu semua hampa kena hantar pakai post ataupun pakai Lala Move ni lah, Grab apa benda, aku tak tahu lah benda ni semua ni. Faham tak? Termasuklah loyang aku pun. Jadi itulah dinamakannya Ibazar. InsyaAllah aku akan launchkan benda ni. Mungkin dekat-dekat nak puasa besok ni kita akan sama-sama lah dapat manfaatnya. Nah, jadi kalau hampa ada, betul hashtagnya Ribazar. Okay, RE. Bukan RI. RI aku punya. Ribazar adalah Rizaman Ibazar. Faham? Jadi kalau hampa nak berniaga nak apa, hampa boleh hantar dekat aku. Nak tahu alamat tu, nanti aku share lah. InsyaAllah aku share. Nanti penuh lah rumah aku, penuh dengan makanan lah. Okay? Tapi kalau nak senang, kalau hampa tak mau hantar pun boleh. Hampa ambil gambar yang paling cantik, yang paling menggiurkan, yang paling menarik gambar tu. Hampa tag aku, jadi aku akan add. Kalau siapa nak tengok, nak pergi khatam ke apa, boleh tengok kat highlight Ribazar. R-E-B-Z-A-R. Faham? Okay? Beres. Jadi aku boleh tolong hampa, macam aku tolong hampa tahu sudah, produk-produk Melayu tempatan yang mana daripada situ juga aku dah jumpa dengan Kak Ida. Dan hampa juga boleh beli reloyang dekat aku. InsyaAllah aku akan hantar pakai Lala ke apa-apa semua ni. Ni lah, mak dispatch ni dekat hampa. Dan aku minta maaf kepada stokis dan ejen sekiranya tak boleh nak bagi kat hampa stok ni sebab disebabkan RMO. Jadi minta ampun bukan saja aku saja buat ni kat hampa. Tak. Sebab apa stok tu dah ada tapi aku tak boleh nak jual, tak boleh nak pass kat hampa sebab tak boleh nak sampai. Jadinya aku terpaksa lah untuk kali ni nak keluarkan stok yang Ramadan ni, terpaksa aku jual dulu. Tidak nanti kan
bertapuk situ tak mau dah lama kan, nanti dia tak apa nak sedap. Kemungkinan aku kena release. Minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Aku rasa itulah benda yang paling baik. Lepas ni, lepas raya kita akan gear up balik. Okay? Boleh ke lagu tu? Boleh lah kot. Okay? Nak buat macam mana? Tak ada jalan lain dah. Kalau aku nak melalui hampa di satu kerja lain pula dah. Kan? Minta ampun lah. Tapi tak apa. Untuk meneutralkan keuntungan itu, macam biasa aku akan menyedekahkan sedikit pada keuntungan Riloyang itu atas nama semua stokis dan ejen-ejen kepada bulan Ramadan ini untuk hampa dapat saham akhirat. Okey, faham dah? Terima kasih banyak-banyak. Baik, terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan saya petang ni. Seronoknya angin duduk bui. Duduk tepi tingkap ni. Orang tua memang macam ni, kadang dia suka duduk tepi tingkap, dia tenung, tak luar tu tengok langit, tengok burung, tengok kucing, tengok orang lalu lalang, sekejap dia angkat tangan. Ya, masak dah kah? Tak masak, makan lu kemarin. Lagu tu lah, orang tua duduk teringat. Dia pun duduk hujung-hujung tangga, sembang tak buka pintu. Sebab tu orang tua tak bagi anak dara duduk tang pintu. Dia pun kata, lambat menikah lah, orang tak masuk minta lah. Padahal dia tu yang duduk tang situ. Kalau tak ada pantai larang tu, sekejap dia pun tak dapat tempat tu, anak dara pakat duduk bersidai kat situ. Dia pun nak duduk petang-petang, dia pun kata lah lagu tu. Jadi bolehlah dia pun duduk kat situ, anak dara duduk di dalam. Kemas, basuh, dapur, cuci pinggan apa semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.